Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua sahabat-sahabat follower saya? Okay, so lama sangat tak pakcik aiskrim. Saya pakcik aiskrim lama sangat tak ke udara ni. Apa khabar semua ya? Kepada anda yang mungkin baru bersama dengan pakcik, pakcik harapkan sihat, dan kepada semua selamat berpuasa. Hari ni 4 hari bulan 5 2020. Berapa hari dah puasa Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. 11 hari. Dah 11 hari, cepat je. Tumtam. Pejam celik, sahur buka, dah 11 hari. So sekarang pun dah pukul, jam saya ni 4.39. Hari ni kita rakyat Malaysia ada special sikit lah kan. Sebab PM kita bagi keluar satu kereta 4 orang. So mungkin ada di antara anda yang baru balik kerja hari ni, dan ada juga yang mungkin tengah mencari juadah. Macam saya ni pun baru lepas cari juadah ni. Saja jalan-jalan, tengok-tengok apa ada kawasan sekitar kan. Sihat ke semua? Sorry lah. So hari baik, bulan baik ni apa? Apa aktiviti anda masa bulan-bulan puasa ni? Saya nak berkongsikan sesuatu lah hari ni. Nak kongsikan satu pengalaman. Okay. Sebelum tu saya nak tanya juga dengan anda, selain daripada berpuasa, apa aktiviti anda di rumah, di tempat kerja? Mungkin ada yang mengajarkan anak baca Quran, mengajarkan anak baca apa kata, kalau saya dulu panggil mukaddam kan. Ada satu kisah yang saya nak kongsikan. Nabi kita berkata sebaik-baik manusia ialah orang yang mengaji Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jawatan tu dia tak adalah masyhur sangat. Jawatan tu dia biasa sajalah kan. Dan kadang-kadang orang tak perasan pun tentang jawatan tu sebab dia tak adalah popular. Tapi daripada pengalaman yang saya tengok sendiri, okay, so Nabi kata satu lagi. Yalah, saya pun bukan ustaz kan. Saya cuma nak berkongsi, nak share. Mungkin perkara ini amat bermanfaat kepada anda dan berguna kepada saya juga. Dan kalau anda rasa ianya juga bermanfaat kepada orang lain, bolehlah share, boleh tekan butang share kan. Semoga orang-orang lain juga boleh mendapat pengalaman yang sama, okay, daripada orang lain. Sebab kadang-kadang pengalaman ni kita dapat daripada bacaan, daripada apa yang kita buat sendiri, kehidupan seharian kita, dan juga daripada cerita-cerita daripada orang lain. Okey, tentang Al-Quran ni kan. Tentang Al-Quran, di tempat saya, masa saya zaman kecil-kecil dulu, saya duduk di Gemencih. Ada tak orang Gemencih kat sini? Gemencih Negeri Sembilan. Yalah, waktu tu kami kanak-kanak, okey, lepas habis daripada sekolah rendah, petang-petang tu, Zuhur, Asar, memang pergi ke masjid lah. So biasanya ada seorang pakcik ni yang kami gelarkan dia sebagai Tok Sidul. Tok Sidul ni kalau zaman saya muda-muda dulu, dia pun masih muda jugalah. Okay. Saya kenal Tok Sidul ni juga di masjid yang sama, di kampung yang sama. Dia ni mengayuh basikal. Setiap kali waktu sembahyang, dia akan pergi ke masjid. Jarak daripada rumah dia tu lebih kurang dalam antara 1 hingga 2 kilometer. Dia akan mengayuh basikal. Tak kisahlah waktu subuh ke, sebelum subuh dia akan kayuh basikal pergi dan balik. Zuhur macam tu juga. Zuhur pergi, balik, Asar, begitulah seterusnya. Dilakukan setiap hari. So salah satu aktiviti daripada Tok Sidul ni, ataupun dikenali dengan Lebay Sidul, salah satu aktiviti dia yang dia ni mengajar kanak-kanak mengaji.
Jadi ramailah, termasuklah saya dan rakan-rakan yang lain mengaji dengan dia. Okay? Tak banyak, dia dalam satu hari tu mungkin dalam satu line, satu muka surat kan, ataupun setengah muka surat kalau tengok, kalau anak-anak tu ramai kan. Jadi begitulah, masa berganti masa. Yang mana yang kecil dah jadi besar, yang besar dah pergi merantau kan. Generasi demi generasi berganti setiap hari. So selain daripada Lebai Sidul ni dia mengaji di Masjid Jami' Gemenceh. Dan selain daripada Lebai Sidul ni sebenarnya dak arwah, okey. Saya akan ceritakan. Selain daripada Lebai Sidul ni ada lagi satu orang imam juga, kami gelarkan dia kat sana Imam Atan. Dia pun mengaji juga. So antara Lebai Sidul dan Imam Atan ni, dia mempunyai orang kata anak murid yang berbeza. Maksudnya kadang-kadang untuk yang Imam Atan ni orang lain datang, yang Lebai Sidul ni orang lain akan datang, okey, pelajar yang lain akan datang. So dia sebab mereka berdua ni, Lebai Sidul dan Imam Atan ni, dia mempunyai cara pengajaran yang berbeza. Jadi ikut pada masing-masing lah. Macam kita jugalah kan. Kita suka kadang-kadang kalau dekat sekolah pun, dalam ramai-ramai cikgu yang mengajar dengan kelas kita, dalam kelas kita, bukan semua cikgu kita suka pun. Itu benda serius lah. So kepada anda yang baru menonton, baru bersama dengan saya petang ni, apa khabar? Okay. Jadi saya sambung balik cerita tu. Masa saya kecil, darjah 1 dah naik darjah 2, darjah 2 naik darjah 3. Bila kami naik darjah tu, pengganti kami pula, yang kami punya junior akan belajar pula dengan Lebai Sidul ni semua. Jadi apa yang saya nak beritahu, lepas pada saya habis darjah 6 di Gemenceh, saya sambung pelajaran di Seremban. Okay, dan kawan-kawan pun bersepah-sepah lah. Okay, ada yang masuk ke MRSM, ada yang masuk sekolah menengah biasa, ada yang masuk tahfiz, ada yang masuk sekolah agama, ialah masing-masing kan. Kemudian kami dimaklumkan yang Lebai Sidul ni masih lagi mengajar. Dia mengajar dekat masjid saja. Dari segi bayaran tu, masa kami dulu, kalau tahun 1982 ni, tak kisah sangat dari segi bayaran. Kadang-kadang orang tua bagi, kadang-kadang orang tua tak bagi dalam bentuk wang. Kalau dia bagi pun ada yang mungkin dalam bentuk duit. Dan yalah, dulu zaman susah-susah, ada juga yang bagi kuih kan, datang ke rumah ni Lebai Sidul ni, datang bagi kuih. Ada kadang yalah, apa-apa sajalah yang boleh. Tahun tu 1982, 1983 kan. Sekarang dah 2020. Okey. Masa berlalu, orang kata kan, saat berganti minit berganti jam. Sampailah satu masa beberapa tahun kebelakangan ni saja. Saya rasa tak sampai 5 tahun kebelakangan ni. Tak sampai 15 tahun. Kira agak baru jugalah. Tak sampai 15 tahun kebelakangan ni, Lebai Sidul ni, saya jumpa dia last, dia masih lagi menaiki basikal yang sama. Dia cermat ni. Lebai Sidul ni dia cermat, menaiki basikal yang sama, okay, menaiki gerek yang sama. Jadi yalah, orang kata yang mana yang hidup pasti akan mati. Okay? Tak ada yang kekal dalam dunia ni. Hari ni kita berpuasa ramai-ramai, besok lusa mana tahu antara ramai-ramai yang menonton hari ni ada pula yang pergi dulu. Mungkin saya, mungkin ada siapa-siapa orang lain di luar sana kan. Jadi nak ditakdirkan, nak dijadikan satu pengajaran kepada saya sebagai murid Tuan Haji Lebai Sidul ni, dan juga kepada murid-murid yang lain, kepada jiran tetangga dia, kepada ahli keluarga dia, kepada semua masyarakat setempat. Dan kadang-kadang, dan pada masa hari meninggalnya Lebai Sidul ni, saya tengok rumah dia tu penuh, betul-betul penuh dengan orang. Atas rumah, bawah rumah, belakang, memang ramai sangat kan. Sampai pun
kami sendiri pun dah tak kenal dah. Ini siapa, ini daripada mana kan. Memang terlalu ramai. Mungkin juga itu ialah waris-waris orang yang belajar mengaji dengan dia. Sampai kan sembahyang jenazah Tuan Lebai Sidul ni, saya rasa lebih daripada 3 kali. Lebih pada 3 kali yang ramai. Memang super. Memang ramai. Okay. Rumahnya besar. Orang pun ramai. 3 kali semayang. And then lepas pada semayang, solat jenazah apa semua tu, kami pun ramai-ramai lah pergi menghantar jenazah ni pergi ke bumi kan. Jadi apa yang Alhamdulillah Allah dapat tunjukkan pada masa tu, kebaikannya antara orang yang mengajarkan, orang yang mengaji dan mengajar, orang yang mengaji Al-Quran dan mengajarkan orang lain tentang Al-Quran ni. Kebiasaannya kalau kan, orang kalau meninggal dunia, si penggali kubur ni, orang yang menggali kubur, dia akan ukur berapa panjang mayat jenazah tu. Maksudnya daripada puncak kepala sampai ke ujung kaki, ujung ke tapak kaki kan. Menariknya Lebai Sidul ni, dia digali pada ukuran yang sama. Orang dah biasa gali lubang kubur kan. Dia mesti pandai, dah tahu dah, dia expert, dia memang dah pakar untuk nak tahu berapa besar, berapa panjang apa semua kan. Dia dah ambil ukuran, dia gali. So masa jenazah Lebai Sidul ni dimasukkan ke dalam liang lahat, kami ramai-ramai yang berada di atas ni dan yang menurunkan jenazah di dalam tu, kami nampak ruang antara kakinya tu, tapak kaki dengan dinding dinding tanah tu sangat jauh beza. Mungkin dalam 2 kaki macam tu kan. Tak mungkin penggali kubur ni dia salah gali. Tak mungkin kan. Dan dalam keadaan kaki ni tu pun dia tak bengkok, kaki jenazah tak bengkok, dalam lurus kan. Kemudian itu satu, maksudnya yang kita nampak bagaimana liang lahatnya tu dilapangkan kan. Itu pada pandangan mata kita sebagai manusia biasa. Tapi pada pandangan gaib mungkin lebih lagi lah kan. Itu yang pertama. Kemudian urusan untuk menguruskan jenazah dia tu sangat mudah. Dia pun pergi pun tak adalah penyakit-penyakit yang teruk, tak ada orang kata kencing manis, darah tinggi, lemah jantung yang orang kata boleh pump terus pergi macam tu, tak. Dia meninggal dalam keadaan sihat. Hari ni dia makan nasi lemak, besok begitulah mudahnya. Okey. Jadi dah selepas ke bumi apa semua, dah semua tutup kan, imam pun bacakan talqin. Apa yang saya dapat kongsikan dekat sini ialah keistimewaan yang dimiliki semasa bila dah meninggal. Itu satu yang kita nampak. Yang kita tak nampak sebelum lagi ialah dia pun ada dia punya life dia sendiri kan. Begitulah nikmat hidup dia, sihat, gigi dia masih penuh kan. Memang orang kata kalau duit banyak pun takkan sama lah dengan apa yang Allah bagi daripada dia lah kan. Itu yang pertama. So yang kedua saya nak kongsikan ada satu taman perumahan di kawasan Alor Gajah. So kawasan taman perumahan tu dia di tepi jalan besar. Tepi jalan besar tu pula, maksudnya kita akan, kalau nak pergi ke taman perumahan tu, kita akan melalui jalan besar, jalan utama, jalan jalan negeri, okey, jalan negeri. So tepi jalan besar tu kita akan lihat pada masa tu kita akan lihat kawasan perkuburan. So selepas pada kawasan perkuburan tu barulah berjumpa dengan taman perumahan. Ada satu taman perumahan di sana. Jadi apa yang menariknya, ruang jalan persultan tu kecil. Jadi orang pun dah ramai kan, taman perumahan pun dah banyak. Jadi laluan tu macam dah semakin sempit. Bila dah sempit, kerajaan negeri Melaka nak membesarkan. Bila nak besarkan jalan, ada beberapa kawasan yang perlu dialih, termasuklah kawasan perkuburan tu. Jadi kawasan perkuburan tu dalam mereka terpaksa gali dan pindahkan ke tempat lain.
apa yang menariknya, dalam banyak kawasan tanah kubur kat sana, okey, yang tu ada satu kubur ni bila digali apa semua kan, bila sampai ke tempat jenazahnya, kain kafannya tu masih dalam keadaan elok. Bila dalam keadaan elok, cuma kotor-kotor macam tu lah, orang kata kotor-kotor tanah kan. Jadi kain kafannya tu masih lagi elok. Tubuh ni pun masih segar lagi, ibarat macam baru meninggal semalam. Jadi bila diselidik, rupa-rupanya jenazah ni, arwah ni ialah salah seorang daripada pengajar Al-Quran, mengajar murid membaca Al-Quran di kawasan tu. Dia dah meninggal lebih kurang dalam 30 tahun sebelum ni. Okay. Benda ni tak jauh sangat. Macam kita di Malaysia saja. Benda ni di kawasan Alu Gajah yang saya beritahu tadi. Alu Gajah tu dia berada di Melaka. Antara Tampin ke Alu Gajah, di situlah dia punya kawasan tanah perkuburan dia. So kepada yang baru bersama kami, apa khabar? Baru bersama dengan saya, Pak Cik Askin Pedah, apa khabar? Okey. Kemudian itu pertama tadi yang saya nak cerita pasal Lebay Sidul satu, lepas tu yang paling hampir dengan saya, okay? Lebay Sidul. Kemudian di Alu Gajah tadi tu tentang tanah-tanah kubur yang dialih semula. Dalam banyak-banyak tanah kubur tu ada satu arwah ni yang tubuhnya masih lagi dalam keadaan yang baik kan. Berkat daripada hikmat dia kepada masyarakat, mengajar orang lain mengaji. Dan satu lagi, kadang-kadang kalau kita tengok pada YouTube, kalau anda rajin tengok pada YouTube, anda type je kat sana tubuh kekal selepas lama dikebumikan. So mereka pun kat sana pun ada juga cerita-cerita di Indonesia kan, cerita mungkin di negeri Arab, dan kebanyakannya antara cerita-cerita tu dia berkait rapat dengan sikap jenazah tersebut, sikap arwah tersebut semasa dia hidup kan. Jadi sempena dengan bulan Ramadan yang mulia ni, apa kata kita, yalah kan musim-musim PKP ni, kalau sebelum ni kita mengharapkan ustazah ataupun dekat sekolah untuk mengajar anak kita mengaji kan. Sebab kita dulu pun mengaji juga. Kita pun orang yang mengaji juga. Mustahil kita masa kecil-kecil kita tak ada mengaji. Sebab kita dulu di kalangan orang-orang lama juga kan. Kalau umur kita lebih kurang dalam 40 tahun ke atas, anda yang menentu 40 tahun ke atas, kita juga di kalangan orang-orang yang lama. So kita boleh mengaji. Cumanya cubalah kita kongsikan apa yang kita belajar dulu masa kita kecil-kecil pada anak-anak kita. InsyaAllah mudah-mudahan satu ilmu yang kita dapat kita ajar tu dapat diamalkan kan. Dan mungkin dia boleh beranakkan pula kepada orang lain. Dia boleh bagi tahu kawan dia yang lain. Tak perlu nak banyak-banyak, kita tak perlulah buat masa sekarang ni. Kalau macam kita nak ajar, tak perlulah 100% kita kena tahu tentang tajwid apa semua kan. Kita dapat tahu sikit, kita bagi tahu sikit kan. Mungkin besok kita dapat tahu lagi sikit, kita akan kongsikan dia lagi sikit. Macam tu lah. So apa yang baik itu kan dapat kita kongsikan dengan diorang. Semua mudah-mudahan bulan Ramadan ni memberikan segala keberkatan kan, segala kebaikan, mengajar kita untuk berkongsi satu yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kan. Tak kisah apa saja jawatan kita masa PKP ni. Tak kisahlah kita pengarah ke, kita tukang kebun ke, kita bersih longkang ke, kita tukang sapu sampah ke, kita kerja office ke, kerja mana ke. Itu cerita nombor 2. Itu semua cerita nombor 2. Yang cerita nombor 1 ialah apa ilmu yang kita boleh sampaikan kepada orang lain. Walaupun ilmu tu tentang macam mana cara nak memilih rumput yang baik, macam mana cara nak memilih, macam mana cara nak potong kuku, itu pun semua satu ilmu kan. Walaupun ilmu tu tak besar, tapi mungkin benda tu boleh memberikan manfaat pada orang lain. So untuk hari ini cukup sampai dekat sini. So kepada anda yang sedang mencari-cari juadah untuk berbuka puasa, ataupun yang tengah order tu kan, juadah untuk datang ke rumah, si datang ke rumah, teruskan. Jadi untuk hari ini saya stop dekat sini dulu.
Semoga perkongsian yang sebentar ni boleh memberikan manfaat, dan kalau ianya juga pada anda boleh memberikan manfaat kepada orang lain, tolong share. Itu sajalah kan. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Selamat berbuka semua. Hari ni 4 hari bulan, insyaAllah besok 5 hari bulan kita akan jumpa lagi, insyaAllah. Sama-sama kita doakan semoga kita panjang umur, dapat kita menjalankan ibadah puasa kita dengan lebih baik. Okay. Ramai orang yang berpuasa tapi hanya dapat menahan lapar dan dahaga. Itu bahaya tu. Itu Nabi pesan sendiri tu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye daripada Pedas.